Mulakan dengan kumpulan 18. So kalau kumpulan 18, kalau dia kata kumpulan 18, apa yang boleh kamu nyatakan mengenai kumpulan 18 itu? Bermaksud unsur-unsur yang berada di kumpulan 18 ini, dia mempunyai berapa bilangan elektron valence? Kumpulan 18. So dia ada berapa elektron valence? Dia ada, pandai Diki, pandai Aiman, dia ada 8 elektron valence. Alright, good. So now kita tengok kumpulan 18. Kumpulan 18, nama khas dia atau nama special dia yang kamu kena tahu adalah gas adi. Right. So dia minta kita senaraikan. Kalau kamu tengok helium, tengok pada jadual berkala di muka surat belakang sekali. Berapakah bilangan proton bagi helium? Berapakah bilangan proton bagi helium? Cuba tengok muka surat belakang sekali, bahagian jadual berkala. So berapakah bilangan proton bagi helium? Boleh rujuk kat belakang? Helium. Ya, ketiga helium. 2. Okey, helium proton dia adalah 2. So bila proton 2, automatik elektron juga adalah 2. Helium sahaja dia walaupun dia adalah 2, tetapi dia dah mencapai duplet. Duplet tu dia dah mencapai maksimum pada pertala pertama. Betul tak? Pertala pertama maksimum boleh isi berapa? Cikgu dah bagi tahu hari tu. Pertala pertama maksimum kita boleh isi berapa? 2. Okey. So kalau kamu tengok sini, helium dia dah memenuhi kriteria di mana dia telah mengisi maksimum 2. Maka dia boleh berada di kumpulan 18. Walaupun dia hanya 2 tapi dia berada di kumpulan 18 kerana dia dah capai duplet. Okey, sebab dia dah maksimumkan 2 elektron di pertala pertama. Okey, macam neon. Okey, tengok jadual berkala. Neon ada berapa bilangan proton dia? Nombor proton neon berapa? Berapakah nombor proton neon? Sila rujuk pada jadual berkala di belakang. 10, very good. 10. Maksudnya kalau 10, elektron dia pun ada 10. So tengok bagaimana orang ni tulis. 10, pertala pertama boleh isi 2. Pertala kedua boleh isi selebihnya iaitu 8. So dapatlah 10. Bermaksud neon ini berada di kumpulan mana? Kamu tengok, neon dia valence elektron dia 8. Maka neon ini patutnya berada di kumpulan mana? Betul Imran, kumpulan 18. Dan dia berada di kala mana? Dia berada di kala mana? Okey, kumpulan 18. Very good. Kala 2. Perfect. Okey, argon. Kalau kamu tengok proton argon adalah berapa? 18. Okey, 2, 8, 8. Dia kumpulan berapa ni? Kumpulan berapa? 2, 8, 8. Okey, very good. Dia kala berapa? Kala 3. Perfect. Okey, krypton. Bilangan proton dia berapa? Berapakah bilangan proton atau nombor proton bagi krypton? 36. Okey, tengok. Bila 36, susunan dia dah jadi macam ni. 2, 8, 18, 8. So, kalau kamu tengok dia kumpulan berapa? Dia masih berada di kumpulan berapa? Dia masih berada di kumpulan 18. Perfect. Dia berada di kala berapa? 4. Bagus. Pandai masing-masing. Very good Imran. Very good Diki. Perfect. Alright. So setakat ni I think kamu tak ada masalah untuk menentukan dia berada di kala mana, di kumpulan mana. Bagus. Okey, mari kita tengok apa sifat-sifat unsur-unsur yang berada di kumpulan 18. So kumpulan 18 adalah gas monoatomic. Okey, apa yang kamu faham maksud mono ni? Mono ni maksudnya apa? Daripada mendengar rendah kita sebut mono. Okay, very good Daniel. Mono ni bermaksud satu. Okay. So maksud monoatomic, gas dalam kumpulan 18 ni dia wujud sebagai atom yang tunggal. So bagaimana cara nak menulis simbol dia macam ni lah. Dia tak ada 2 lah, tak ada 4 lah, tak ada. Dia kalau hidup dia satu je lah He. Ne. Kalau macam hidrogen dia gas juga, betul? Betul tak? Hidrogen adalah sejenis gas. Tapi dia tidak boleh duduk bersendirian. So hidrogen kena tulis H2.
Tapi kalau gas-gas yang berada dalam kumpulan 18 daripada helium sampai radon, dia hidup sebagai monoatomik iaitu atom tunggal, maka cara penulisan dia hanya simbol dia begini He, Ne, kalau xenon Xe, begitu. Faham? Walaupun dia gas. Boleh? Boleh ke adik-adik? Walaupun dia gas tapi memandangkan dia adalah monoatomik, dia hanya ditulis sebagai monoatomik lah, satu sahaja. Alright, okay, kita teruskan. Very good Ken. Alright, kita teruskan. Okay, terangkan kenapa gas adi ni monoatom. Kenapa dia monoatomik dan lengai? Lengai tu maksudnya dia tidak bertindak balas dengan benda lain. Lengai ini bermaksud dia tidak bertindak balas dengan bahan lain. Ini maksudnya lengai. So dia maksudnya dia tidak reaktif lah. Dia tidak bertindak balas dengan apa-apa. So soalan ni rajin ditanya dalam soalan SPM ya. Kenapa unsur-unsur dalam kumpulan 18 kita panggil sebagai monoatomic? Kerana yang pertama, atom-atom kumpulan 18 ni dia dah capai, gariskan perkataan telah mencapai susunan elektron duplet hanya untuk helium tadi, sebab kita dah tengok kan helium ni, kalau kamu tengok helium dia susunan elektron dia 2. Kalau dah capai 2, kita panggil duplet. So kalau yang dah capai 8, kita panggil oktet. Okey, dan oktet, susunan elektron oktet untuk unsur-unsur yang lain. Okay. Yang kedua, maka bila dia dah capai duplet dan bila dia dah capai oktet, unsur kumpulan ini dia tidak boleh bergabung dengan unsur lain. Maka dia tidak akan menderma, dia tak boleh bagi orang, dia juga tak boleh menerima dan dia juga tidak akan berkongsi. Faham? Soalan SPM ada beberapa kali dia tanya kenapa helium, kenapa kumpulan 18 ni monoatomik. So pertama sebab dia dah capai susunan elektron duplet ataupun oktet, bergantunglah kepada unsur apa. So unsur kumpulan ni dia tak boleh terima, satu, dia tak boleh menderma, satu, dan dia juga tidak boleh berkongsi. So gariskan perkataan yang cikgu tengah garis ni. Tidak, unsur ni tidak bergabung dengan unsur lain, dia tidak menderma, dia tidak menerima dan dia tidak berkongsi elektron dengan unsur lain. Alright, boleh? Okay, kita teruskan kepada kegunaan gas adi. Okay, kegunaan gas adi. So yang pertama, gas adi ni adalah gas dalam kumpulan 18 lah. Okay, yang pertama yang paling atas adalah helium. So kenapa kita helium ni digunakan untuk mengisi belon cuaca dan juga pesawat. Selain daripada tu kita guna untuk apa? Sekarang ni tengah berleluasa orang menggunakan helium dalam apa? Selalu orang isi helium dalam apa? Yang sekarang yang dekat environment kita selalu guna. Okay, untuk balloon birthday tu kan, balloon surprise tu kan. Okay, juga dalam balloon. Okay, kenapa kita guna helium dalam balloon birthday? Kenapa kita guna helium, kenapa kita guna gas helium dalam balloon birthday? Sebab pertama dia sangat ringan, so dia mudah float. Yang kedua, dia tidak berbahaya. Okay, dia tidak berbahaya sebab dia adalah dah stable, so dia tidak akan bertindak balas dengan oksigen yang ada di persekitaran. Kalau ikutkan, gas hidrogen juga ringan, betul tak? Gas hidrogen lagi ringan. Betul? Cuba kamu tengok gisim relative hidrogen berapa. Okey, selamat datang Syafiz. Okey, cuba kamu tengok jadual berkala dekat belakang. Berapakah gisim relatif bagi hidrogen? Gisim relatif bagi hidrogen, okey, 1. Gisim relatif bagi helium berapa? 4, betul tak? Betul? Betul tak? Okey, gisim, okey cikgu tengok hidrogen, gisim ni adalah 1. Tapi helium gisim ni adalah
4. Tapi kenapa kita banyak guna helium? Sebab helium ini walaupun jisim dia sedikit berat berbanding hidrogen, tapi memandangkan dia ni adalah monoatomic, dia tidak akan bertindak balas dengan oksigen yang ada di persekitaran. So dia tak akan meletup. Kalau kamu gunakan gas hidrogen memang ringan, tapi hidrogen ni dia tidak stabil. So dia boleh bertindak balas dengan oksigen, boleh menyebabkan letupan. Kalau ikutkan helium lebih mahal sedikit berbanding gas hidrogen. Kalau ikutkan dua ni, helium lagi mahal berbanding hidrogen, cuma helium ini tidak berbahaya. Sebab itulah kebanyakan orang dia pakai helium. Okay, so kalau kamu nak buat surprise dekat siapa-siapa, kamu tanya dengan orang yang buat tu, you isi gas dengan helium ke dengan apa? Sebab setengah orang ada cikgu dengar kes dekat luar negara, cikgu pernah terbaca orang tu isi belon dengan hidrogen. So banyak, belon tu mungkin ada dalam 10 biji. So bila terkena api ke apa, dia boleh meletup, menyebabkan letupan. So itu yang berbahaya. Kalau helium dia tak akan meletup lah, sebab dia monoatomic, dia dah stable. So ini untuk tambah pengetahuan kamu. Kenapa kita pakai helium dalam belon birthday, kenapa kita tak guna gas hidrogen? Walaupun kita tengok jisim hidrogen ni lebih ringan. Maksudnya dia lebih mudah terapung. Okey, neon. Neon diguna untuk isi lampu jalan, lampu iklan. Okey, lampu papan iklan tu dia pakai neon. Gas argon guna mentol lampu elektrik. Alright, krypton isi lampu kilat fotografi dan radon kita gunakan untuk mengubati kanser. So boleh salin nota yang ni. Kalau tak nanti cikgu akan share video juga. Okey, nah kita pergi kepada bagaimana sifat fizikal dan perubahan menuruni kumpulan 18. Okey, semua gas adi, okey gariskan perkataan. Cikgu helium memang, helium memang takkan meletup Imran. Sebab dia dah stable Imran, dia takkan meletup. Ada setengah orang tu, pernah tak kamu tengok kan, dalam gas tu, dalam belon tu ada helium. So dia letak dekat mulut, dia akan sedut gas helium tu, lepas tu dia bercakap, suara dia jadi suara kartun. Dia takkan meletup lah, kita boleh sedut tu, maksudnya dia tak berbahaya. Dia takkan meletup. Hidrogen akan meletup. Okay. Okey, mari kita tengok sifat fizikal. Yang pertama, semua gas adi iaitu unsur kumpulan 18 tidak larut dalam air, gariskan perkataan tidak larut dalam air, dan dia juga tidak dapat mengkonduksikan elektrik. Okey, poin yang kedua, apabila menuruni kumpulan. Okey, menuruni kumpulannya bermaksud daripada helium, pergi neon, argon, krypton dan radon, menuruni kumpulan. Maksudnya petala dia makin besar makin besar. Okey, menuruni kumpulan, okey, daripada helium turun sampai radon. Okey, maksud kalau kamu tengok jadual berkala, makin ke bawah dia punya saiz makin besar. Okey, saiz atom bertambah. Okey, gariskan pertama, saiz atom bertambah. Sebab apa? Kerana bilangan petala bertambah. Betul tak bilangan petala bertambah? Kalau kamu tengok sini, bilangan petala dia bertambah kan? Helium petala dia ada 1. Neon petala dia ada 2. Argon petala dia ada 3. Krypton petala dia ada 4. So semakin besar petala, maka saiz dia semakin besar. Okey, B. Takat lebur dan takat didih adalah sangat rendah. Okey. Kerana atom-atom ni hanya ditarik oleh daya van der Waals yang lemah. Okay, yang lemah. Alright. Okay, ini secara general Yang point ini secara general. Maksudnya untuk kumpulan 18 secara general. Okay. Tapi apabila dia menuruni kumpulan, takat lebur dengan takat didih dia bertambah. Faham tak beza? Secara general, kumpulan 18, takat lebur dengan takat didih dia rendah. Sebab atom-atom ini ditarik oleh daya tarikan van der Waals yang sangat lemah. Maka sikitlah tenaga yang digunakan untuk putuskan ikatan. Tapi, bila menuruni kumpulan daripada helium sampai radon, takat didih dengan takat lebur dia bertambah. Sebab apa?
Sebab makin bawah saiz dia makin besar, betul? Okay, kerana pertambahan saiz atom, daya tarikan dia kuat, maka banyak tenaga yang diperlukan. Boleh beza tak antara secara umum kumpulan 18 dengan apabila menuruni kumpulan daripada helium dengan radon? Boleh? Syafiz, boleh Syafiz? Alright, kita teruskan kepada C. Okey, C. Ketumpatan rendah dan secara umum ketumpatan untuk kumpulan 18 rendah. Ini pun secara umum general. Okey, tapi apabila semakin ke bawah, bila jisim dia bertambah, betul, jisim dia bertambah kan? Bila petala makin besar, jisim dia semakin bertambah, maka isi padu dia juga bertambah. Okey? Boleh? Sebab bilangan petala dia bertambah. Okey, kita teruskan. Boleh ya setakat ini adik-adik sifat fizikal dia? Boleh ke? Mohon respon nak tengok. Aiman, okey ke Aiman? Okey, insya-Allah boleh. Very good. Okey, alright, kita teruskan. Okey, very good Ken. Alright, now kita pergi. Kenapa argon kumpulan 18 tidak bertindak balas dengan filamen tungsten yang panas dari segi susunan elektron? Kenapa dalam argon kita guna untuk mengisi mentol lampu elektrik yang ada kat rumah tu kan? So kenapa dia tidak bertindak balas dengan filamen? Sebab kita tahu kumpulan argon ni sudah mencapai susunan elektron oktet. Dia sudah stabil. So atom argon ni tak perlu terima, tak perlu derma dan juga berkongsi elektron. Faham ke tidak? Atom argon kumpulan 18 kan? So dia dah capai oktet. Maksudnya dia dah stable. Kalau nak tulis, kena tulis telah mencapai susunan oktet yang stable. So argon ini tidak akan terima, tidak akan menderma dan juga tidak akan berkongsi elektron dengan unsur lain. Okey, habislah kumpulan 18.